العلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah, kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk berada pada 6 Ramadan. Setelah mana kita pada tahun yang sudah, kita minta supaya Allah panjangkan umur kita dan Allah bagi peluang pada kita memasuki bulan Ramadan ini. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian datang kemarin di masjid ni, sembahyang zuhur semalam, ana bercakap sikit tazkirah di masjid ini, cerita tentang mengenai mengambil kesempatan, ataupun ramai di kalangan kita suka melepaskan peluang. Peluang ni jarang-jarang je datang dalam hidup kita. Ramadan ni dipanggil satu kesempatan ataupun peluang. Dalam Al-Quran seringkali ajar pada kita ni, jangan terlepas peluang dan jangan terlepas pada kita kesempatan ini. Kerana kesempatan ini mungkin saja tidak akan terulang pada diri kita. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir pada diri kita. Kesempatan ini ulama-ulama sebut dia diberi melalui 3 perkara. Ulama-ulama diajar pada kita, Allah bagi pada kita melalui masa. Masa ni kesempatan, peluang untuk kita ambil. Masa di antaranya Ramadan, masa sebelum mana subuh ni kesempatan ataupun peluang pada diri kita. Kadang-kadang Allah tak bagi melalui masa, tapi Allah bagi melalui individu kesempatan untuk kita bersama dengannya. Kesempatan dengan ayah kita, kesempatan dengan ibu kita, peluang kita ada dengan mereka. Kesempatan dengan para alim ulama. Dalam hidup kita ni kita diberi peluang. Kadang-kadang macam kita berkesempatan sempat belajar dengan Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin sebelum daripada ini. Alhamdulillah kita sempat belajar. Setengah-setengah di kalangan kita sempat belajar dengan Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Dulu kita ada, alhamdulillah kita ada Datuk Ishaq Baharum Allahyarham. Ni di antara kesempatan. Dan ni kesempatan ini jarang kita nak dapat. Kerana apa dia? Kerana Allah ni kalau dia nak matikan ilmu, dia matikan alim ulama. Tu dia panggil mengambil kesempatan dengan individu. Maknanya dalam hidup kita ni kadang-kadang Allah bagi peluang untuk kita dengan anak-anak kita. Kesempatan juga kita dengan anak-anak kita. Kerana apa dia? Kerana tak lama pun kita dengan anak-anak kita. Kadang-kadang lepas pada dia dah besar saja, ana sering kali sebut, kita dah kehilangan anak-anak. Anak-anak dah masuk universiti, kemudian anak-anak dah bekerja, kemudian anak-anak kita ni lepas pada tersebut dia berumah tangga. Dah tak duduk dengan kita lagi dah. Kita kesempatan kita dengan anak-anak ni bila? Waktu mana dia membesar seketika. Ini kesempatan dalam hidup kita. Kesempatan kita bersaudara sama juga. Bila kita bersaudara adik-beradik, bila kita adik-beradik, sebelum kita berumah tangga saja kan. Bila kita dah berumah tangga, masing-masing bawa haluan masing-masing. Adik-beradik ni dia bawa cara hidup masing-masing. Kita hanya kenal dan ingat pada dia bila kita sempat telefon seketika, bila kita sempat untuk kita nak ziarah seketika. Tapi dulu-dulu kita main baling bantal tak ada dah kita. Dulu waktu mana kita membesar dulu, kakak kita suap tangan dia ke bibir kita makan. Tak ada dah masa sekarang. Kerana kita dah tua dah, suap sendirilah senang ceritanya. Nak sebutnya dalam hidup kita ni tak ada dah kesempatan itu. Allah jadikan kesempatan ni seketika dan seketika. Kemudian yang ketiga, Allah bagi kesempatan dalam hidup kita
melalui suasana. Suasana memberi kesempatan pada diri kita. Suasana ni apa dia? Kadang-kadang kita seketika saja. Kita buat contoh suasana kita masuk dalam masjid-masjid tertentu, Masjidil Haram misal contohnya. Kita dapat merasai satu suasana. Suasana ni dipanggil kita dalam istilah Arab dipanggil bi'ah. Bi'ah ni maknanya suasana, persekitaran. Kita sempat duduk dalam suasana di Madinah misal contohnya. Itu pun kesempatan ini, peluang yang Allah bagi pada kita. Jangan kita lepaskan begitu saja, jangan. Tiga-tiga yang saya sebut ini jangan kita lepaskan. Termasuk ni peluang berramadan. Peluang berramadan ni kita kena penuhkan, dipanggil jadual Ramadan ini, duduk dalam Ramadan ni dengan betul-betul pada diri kita. Manfaatkan sebenar-benarnya Ramadan. Jangan kita anggap Ramadan ini sama dengan Ramadan yang tahun yang sudah. Rugi kita kalau kita beranggapan demikian. Kita mengulangi sikap yang sama dan kita mengulangi PL yang sama dengan tahun-tahun yang sudah. Tetapi tahun ni kita anggap ini kesempatan yang terakhir dalam hidup. Bila kita rasa ni kesempatan terakhir dalam hidup, kita mesti penuhkan setiap ruang-ruang masa kita ini dengan cara yang penuh bermanfaat. Kita tak nak masa kita terbuang begitu saja, tak nak. Rugi kita kerana kita tak tahu lagi kita boleh masuk lagi ataupun tidak Ramadan yang akan datang dalam hidup kita. Bagaimana kita nak memenuhkan ruang ini, Ramadan ini? Benda apa yang kita kena buat? Di antara benda yang jangan tertinggal ialah minta ampun pada Allah. Minta ampun ni jangan kita tertinggal. Setiap ruang kita ni dalam Ramadan, sebut je Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mulut kita ni sebut, malah sangat panjang ustaz. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya ni puasa ustaz, dia sebut. Panjang nak sebut yang tu. Sebut pendek je lah. Rabbighfirli. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Rabbighfirli, pendek sikit. Panjang juga ustaz, dia sebut. Rabbighfirli pun panjang. Pendekkan lagi. Allahumma ghfirli. Ya Allah pendekkan lagi. Ya Allah pendekkan pula. Ya Allah tolong ampunkan dosa saya ya Allah. Maknanya pada diri kitanya pendekkan lagi. Ada orang kata panjang lagi ustaz. Sebut Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar. Banyakkan sebut nama Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Mulut kita ni jangan terhenti daripada kita nak minta ampun pada Allah. Tatkala mana kita teringat saja kesilapan lalu yang pernah kita lalui dalam hidup ini, mulut kita sebut terus Allahumma ghfirli. Ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Ini kesempatan yang kita perlu penuhkan. Yang kedua, ambil kesempatan untuk apa dia? Banyakkan sujud. Banyakkan sujud. Dalam bulan Ramadan sebegini, banyakkan sujud pada Allah. Sujud ni jangan malas. Nak sujud, duduk dalam keadaan yang banyak sujud ni, bikasratis sujud. Saya sebut semalam ada lebih kurang 5 saya sebut. Sebenarnya banyak lagi yang kita perlu penuhkan di saat ini. Banyakkan pada kita sujud. Sujud maksudnya semayang sunat. Pada diri kita ni, orang kita ni payah nak semayang. Orang Melayu kita ni, budaya kita ni payah untuk kita nak solat. Kita puasa jaga, solat tak jaga. Orang Melayu kita ni begitu perangai dia. Dia jaga puasa, jaga, tak makan, tak minum, tak korek hidung dia. Setengah-setengah orang tu rela kembung perut, tak kentut dia ni. Orang tanya kenapa, takut batal puasa. Dia belajar tak habis, dia panggil. Dia belajar tak habis, dia takut kalau kentut nanti batal puasa. Dia ni nak sebutnya kenapa dia kerana belajar tak habis. Dia rela nak sebutnya dalam setengah, nak sebutnya gambaran bagaimana nak jaganya puasa. Tapi maghrib tinggal. Kemudian sembahyang tarawih tidak. Rugi kita. Bila kita Ramadan ni, banyakkan sujud. Kenapa sujud? Anda sebut banyak kali juga. Jarang orang kita ni sebut. Sujud ni menjadikan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila seorang sahabat bagi tahu kepada Rasulullah kan, bila dia dekat dengan duduk dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam-malam dia pergi tidur depan rumah Rasulullah. Ada seorang sahabat yang begitu. Dia pergi tidur dekat rumah Rasulullah. Dia tak tidur dalam rumah Rasulullah, dia tidur dekat pintu rumah Rasulullah. Ambil je kain simut, dia tidur je. Bila Rasulullah bangun, dia pun siapkan terus air untuk Rasulullah tahajud. Dia siap, dia tuangkan air. Bila dia kerap sangat, dia tiap-tiap malam begitu dalam hidup dia. Rajinnya dia nak membantu Rasulullah, dia nak tolong Rasulullah. Tuang air je, Rasulullah tengok dia tuang air, Rasulullah ambil wuduk dengan air yang dituang ni. Zaman-zaman dahulu paip tak ada, dia ambil daripada air ni pun payah, kemudian ambil dengan ceret begitu je, siap air untuk Rasulullah ambil wuduk. Lalu bila dia selesai, Rasulullah selesai saja ambil wuduk satu malam, satu pagi tu Rasulullah tanya dia, mintalah dengan saya, is'alni, kamu mintalah dengan saya, kamu nak apa sebenarnya? Kamu biasa duduk datang, kalau kita lah, kamu nak projek ke kita sebenarnya? Kalau kita, sebab dia datang rumah Perdana Menteri, tidur di depan rumah Rasulullah. Rasulullah di waktu tu kan dah jadi presiden negara. Bila dah jadi presiden negara, orang datang dekat ni biasanya ada benda lah dia nak. Lalu dia jawab, ya Rasulullah, saya nak satu benda je Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah, saya nak satu benda ya Rasulullah. Rasulullah jawab, apa dia? An urafikuka fil jannah, saya nak mendampingi kamu di sebelah kamu sewaktu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Tengok bagaimana dia. Kalau kita lah, Perdana Menteri tanya nak apa, misalnya contoh, Perdana Menteri tanya, paling-paling tidak saya bebas daripada GST, kita sebut demikian. Paling-paling tidak kita kata minyak tak naik, kita sebut demikian. Paling-paling tidak kita akan sebut benda-benda yang kita nak, kita rasa kita nak pada diri kita. Tapi yang ni tak, dia sebut apa dia? An urafikuka fil jannah, ya Rasulullah, saya nak biar saya dekat dengan kamu dalam syurga nanti. Dahlah di dunia ni saya tak boleh nak jadi yang lain. Yalah, nak jadi isteri tak boleh, nak jadi apa dia, nak jadi anak pun tak boleh dah. Jadi yang boleh jadi sahabat pun tak tentu lagi. Sahabat Rasulullah pun dia tak tentu lagi boleh mendampingi tak Rasulullah dalam syurga nanti. Lalu dia sebut, saya nak satu ya Rasulullah, dalam syurga belah kamu Rasulullah. Rasulullah jawab apa dia? Tolonglah saya untuk saya tolong kamu, biar kamu dekat dalam syurga ni sebelah aku nanti, bikasratis sujud, dengan perbanyakkan sujud. Banyakkan sujud dalam hidup kita. Solat kita ni jangan berkira sangat. Jangan kita berkira solat yang disebut dengan apa dia, bangun tahajud malam. Jangan berkira sangat untuk kita nak solat tarawih. Tarawih ni kan ramai orang kita ni berkira-kira sangat nak solat tarawih. Di kalangan kita ni dia cukup berkira-kira nak solat tarawih 9.30 mesti habis. 9 suku, setengah-setengah masjid 9 suku mesti habis. Ada di Terengganu kan, di Terengganu ada satu masjid, ada yang masuk dalam harian metro. Katanya dia solat tersebut semayang 8 rakaat, pukul 9.15 dah selesai dah. 9.15 ini sendiri. Ialah 8 rakaat, tak apalah. Dia baca betul. Cuma dia baca lepas waladdallin amin, dia baca satu ayat yang sempurna je. Apa dia? Alif lam mim. Dia pun rukuk. Allahu akbar. Senang dia ni. Lepas tu bangun rakaat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia sebut demikian, dia pun rukuk terus. Tu cara di masjid tersebut. Dia sebut kan, masuk. Yang ni pun nak sebutnya kita ni bila tanya kenapa, nak ra'i orang yang nak cepat. Siapa bukan solat tu cepat, orang yang nak ringkas, solat tak panjang tapi baca satu ayat. Biarlah kita berdiri lama sikit. Saya biasa sebut, kita ni bila kita solat ni biar berdiri lama sikit. Sahabat-sahabat zaman dahulu, dia berdiri lama tak lama, dia sambung tiang ke tiang, tali ni dia sambung tiang. Siapa yang berdiri lama tu dia berpaut,
di tali tersebut. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Ni bila Rasulullah pergi satu malam, Rasulullah turun ke masjid, Rasulullah tengok ada tali. Tali yang mengikat di antara tiang-tiang. Rasulullah tanya, ni tali apa? Lalu Rasulullah tanya, tali apa ni yang mengikat di antara tiang ke tiang? Lalu sahabat jawab, ini tali isteri kamu. Isteri kamu yang uzur, bila dia berdiri, dia letih berdiri, dia lenguh berdiri, dia akan paut dekat tali tersebut dalam solat dia. Nak Rasulullah kata tak rungkaikan, Rasulullah kata buka. Rasulullah sebut, kalau dia lenguh, dia sembahyang sambil duduk, dia boleh pun duduk pada diri dia. Rasulullah pesan demikian, bagi tahu pada isteri aku tu, kalau siapa-siapa yang lenguh dia berdiri, dia boleh duduk. Sembahyang ni tidak menjadi kesusahan dalam hidup seseorang. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Kita boleh je duduk sembahyang tarawih ni. Kalau kita lenguh sambil berdiri, lama sikit berdiri, ambil kerusi duduk. Boleh duduk atas kerusi. Kalau kita lenguh sambil duduk atas kerusi, boleh bersila. Sembahyang sambil bersila. Boleh. Kalau bersila pun lenguh juga. Sesak dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sebiji dia ni. Sendawa je keluar terus, misal contoh. Tak boleh. Baring. Sembahyang tarawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang mandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantah peluk ni. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi dia ni. Nak sebut pada diri kita, boleh pada diri kita. Kalau tak boleh juga baring pun tak boleh. Boleh talqin dah dia ni, mati dah dia ni. Tak boleh dalam hidup dia ni. Maknanya ambillah kesempatan biar banyaknya sujud pada diri kita. Yang ketiga, ambil kesempatan bila kita Ramadan ini untuk banyakkan infak. Banyakkan infak. Ramadan ni dengan infak yang banyak, yang menyebabkan pahala yang berganda, yang kita tak jangka dalam hidup kita, yang sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebut dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bih. So, puasa ni untuk aku, dan akulah yang selayaknya untuk membalas sebanyak mana yang dia buat, seikhlas mana dalam amalan yang dikerjakan. Ajak orang, pernah sebut hari Isnin baru ni kan, dalam kitab Tanbih tu, kita bulan Ramadan ni tolong banyakkan bagi-bagi yang disebut dengan kurma. Agih-agihkan sama-sama kita ni. Yang kita datang belajar ni, kita sebelum kita nak datang tadi, packing kecil-kecil, 3 biji misal contohnya. Bagi pada kawan-kawan kita. Sambil-sambil kita duduk ni, kita bagi pada sahabat-sahabat kita. Buka puasa dengan kurma ni ya, kita sebut demikian, buka puasa dengan kurma ni ya. Kita sebut sahabat kita pula, bila dia dapat 3 biji tu, jangan dia marah pula, 3 biji je bagi, dia sebut. Bagilah sekotak, dia sebut demikian. Jangan kita pula, bila orang bagi 3 biji tu, ambil bawa balik. Buka puasa dengan kurma ni. Kerana apa dia? Pahala kita ni Allah bagi sama untuk diri dia, tanpa Allah kurangkan sikit pun pada diri kita. Kita tukar-tukar di kalangan kita. Selama mana kita ajak orang berbuka puasa. Buka puasa ni tak semestinya dengan bubur lambuk, tak. Jangan kita nampak bubur lambuk je. Bubur lambuk ni tradisi orang Melayu kita. Kalau kita nak bagi kurma pun boleh. Bagi kurma, bagi. Kita bagi. Yang ni satu cara. Ataupun kita beli air banyak je air, kita bagi sebotol seorang. Bagi air yang demikian. Yang ni pun pahala juga. Pahala banyak lagi lah cara. Malah sangat beli gula-gula lah, senang kata. Beli gula-gula coklat kan, bagi pada sahabat-sahabat kita. Sambil duduk tu bagi. Kita bagi tahu pada dia, jangan makan, buka puasa nanti. Makan yang ni batal puasa kita. Cuma kita nak sebutnya, amalkan sedekah, infak, walaupun sekecil mana pun. Jangan kita sangka benda yang kecil itu kecil di sisi Allah, tetapi yang kecil itu kadang-kadang besar di sisi Allah. Jangan kita ingat bila kita buat benda-benda demikian Allah tak pandang. Tak. Kadang-kadang yang kecil itu
dia menjadi besar di sisi Allah. Nampak kecil dia. Yang keempat, ambil kesempatan banyakkan berselawat. Berselawat ni biar banyak sikit. Bila masuk dalam bulan Ramadan ni, sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kitanya duduk seorang-seorang ni, mulut kita ni ajar berselawat dan berselawat. Kenapa berselawat? Nak suruh kita dikenali di akhirat nanti. Bangun di padang mahsyar nanti, kita nak suruh nama kita ni dipanggil oleh Rasulullah. Kalian tak bangga ke kalau sekiranya kita ni dipanggil oleh Allah di padang mahsyar nanti? Tentu kita bangga. Orang kita ni, nama dia disebut dalam pasaraya pun bangga dah. Nama dia disebut dalam pasaraya, bangga. Suka dia. Tu pun diisytiharkan dia ni, anak dia hilang. Anak dia hilang, bangga dia jalan mengangkang je pergi kaunter. Nak sebutnya sukanya dia. Nama disebut. Nama disebut dalam apa dia? Dalam radio, seronok orang kita. Nama disebut dalam Facebook, seronok. Kita ni rasa seronok. Ini kan disebut di padang mahsyar Allah. Dalam bulan Ramadan ni, ambil kesempatan ini. Selawat biar banyak. Macam mana nak suruh nama kita dipanggil oleh Allah? Disebut dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sekalian, biasanya Allah ni, dia akan arahkan kita buat arahan-arahan yang Allah suruh. Allah atas semayang, Allah tak sebut dia semayang. Puasa, Allah tak sebut dia puasa. Tapi selawat tak. Selawat, Allah suruh kita selawat. Allah sendiri selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah yang dibuat sama oleh Allah dan dibuat sama oleh satu ibadah yang nak sebutnya Allah kata, bukan kau je yang kena buat, bukan kamu je yang kena buat, aku pun buat sama. Bukan aku je, aku arahkan seluruh malaikat. Innallah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat semuanya bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman pada Allah, kalau aku malaikat bersalawat, kamu selawatlah sama. Allah nak ajar pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salla alayya marrah, mana-mana orang yang berselawat pada aku ni sekali, orang yang sebut nama aku sekali, selawat pada aku sekali, sallallahu alaihi asyarah, Allah balas balik sebanyak 10 kali untuk diri kamu. Ramadan ni ambil kesempatan untuk apa dia? Ni kesempatan untuk selawat. Yang akhir sekali, ambil kesempatan Ramadan ni apa dia? Ambil kesempatan untuk memohon syurga Firdaus. Jangan tak pohon syurga Firdaus. Mulut kita ni sebut Allahumma inna nas'alukal jannatul firdausil a'la. Ya Allah, saya nak pada syurga Firdaus ya Allah. Syurga yang tertinggi ya Allah. Kita nak dalam hidup kita ni kita sebut, macam mana pun jalan untuk aku boleh ke syurga, kamu tolong tunjuk pada aku ya Allah. Kamu tolong bimbing pada aku. Tolonglah aku nak masuk dalam syurga Firdaus kamu ya Allah. Ini maknanya dipanggil kemuncak dan ghayah dalam hidup kita. Sebut nak syurga Firdaus. Jangan kita sebut ya Allah, masuklah saya ke dalam syurga lekeh-lekeh pun tak apalah ya Allah. Syurga yang low class pun tak apalah ya Allah. Jangan. Minta ni, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar seorang sahabat yang berdoa, ya Allah, saya nak masuk dalam syurga kamu yang tahap yang paling rendah pun tak mengapalah ya Allah. Rasulullah terkejut, Rasulullah tegur, lain kali jangan doa macam tu. Rasulullah kata, doalah pada Allah meminta syurga Firdaus. Kerana apa dia? Kerana kalau kamu tak dapat syurga Firdaus pun, kamu akan dapat syurga yang lebih rendah daripada itu. Tapi kenapa Rasulullah nak suruh kita minta syurga Firdaus? Nak suruh kita sedar diri. Janganlah kita nak minta je tapi kita sendiri tak sedar diri. Jangan kita nak minta syurga Firdaus. Macam orang kita kan, nak kahwin dengan anak raja misal contoh. Dia sendiri kerja pun tak ada, jadi angan-angan mak jenin. Maknanya tak sedar diri. Jangan.
Biar kamu sedar diri. Bila kamu minta syurga Firdaus, macam orang yang isi borang masuk universiti lah. Anak-anak yang isi borang masuk universiti. Kalau SPM dia tu DE je, masuk universiti apa kamu? Nak sebutnya, kamu nak masuk apa dia? Ni nak gambarkan tentang demikianlah dalam hidup kita. Biar kita ni, bila kita minta syurga Firdaus, kita pun cuba mengubah diri untuk menjadi orang yang layak menjadi ahli syurga Firdaus. Yang ni yang kita nak. Satu, kita belajar. Saya sebut tadi, ambil kesan untuk kita dapat syurga. Saya tertinggal satu lagi. Kesempatan Ramadan ini, ambil peluang untuk menambah ilmu. Menambah ilmu biar banyak. Bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, tambah ilmu biar banyak dalam diri kita. Jangan malas menambah ilmu. Saya perhati ada di kalangan kita masuk Ramadan, dia berkejaran untuk bertadarus Al-Quran, dia tertinggal untuk majlis ilmu. Rugi kita. Saya nak sebut, tadarus Al-Quran tu dia panggil, dia tak jadi wajib. Belajar tu jadi wajib. Belajar tu jadi wajib. Kalian jangan kalau nak tadarus sampai kita tertinggal majlis ilmu. Kalau bertembung di antara majlis ilmu dengan tadarus, mana kena dahului majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu dipanggil wajib. Wajib dalam hidup. Manakala tadarus Al-Quran, sunat. Yang tu kita kena pandai prioriti kita, kelebihan, keutamaan kita. Jangan sampai kita kata, dah masuk Ramadan ni tak boleh nak baca Quran, tak boleh dah. Yang lain semua stop. Semua stop. Dapur pun stop. Beli. Nak sebutnya, dalam hidup dia ni dah jadi terhenti semua yang lain. Kenapa dia nak fokus pada baca Quran saja, tertinggal majlis ilmu yang banyak dapat pahala yang kita dapat, berbeza daripada kita duduk membaca Al-Quran untuk diri kita seorang saja. Manakala kita duduk majlis ilmu, dia akan menambahkan lagi ilmu yang banyak untuk diri kita dan orang lain sama. Itu yang besar pada diri kita. Pandai-pandailah dalam diri kita. Sebelum daripada ni saya ingat lagi, dalam mula-mula dahulu, awal-awal dahulu, di tempat kita ni biasa, di Shah Alam ni terutamanya, bila masuk Ramadan je, majlis ilmu tangguh semua. Saya sebut, saya nak lagi majlis ilmu, lagi saya nak suruh, lagi masuk Ramadan, lagi kita tambah ilmu. Lagi banyak. Kerana ada hadis Rasulullah sebut, setiap tapak kaki kita melangkah ke majlis ilmu, sebuah syurga Allah terbina untuk diri kita. Tapi jangan pula lepas pada ni berjalan kecil-kecil je dianya. Orang tanya kenapa nak suruh banyak sikit syurga untuk diri dia. Sebuah istana dalam syurga Allah yang dibina. Ini nak sebut gambaran pada kita, berebutlah kesempatan kita ni. Ni peluang. Bila berada dalam bulan Ramadan ni peluang. Peluang yang perlu kita dapat. Dan di antara lagi peluang yang kesempatan kena ambil, malam-malam yang tidak kita biarkan berlalu begitu saja. Malam-malam Ramadan, dapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan tertinggal. Ini yang ketujuh yang kena dapatkan pada malam Ramadan ni. Jangan kita habiskan masa kita depan TV, kecuali program-program yang bermanfaat. Ada program TV yang bermanfaat. Jangan habiskan masa kita ni disebut dengan kita duk borak je. Malam je makan, mula keluar semua kalau jenis-jenis makanan, habis masa kita dengan makan saja, tanpa kita dalam keadaan yang dekat dengan Allah. Rugi kita ambil kesempatan Ramadan yang Allah bagi dalam hidup kita. Di antara majlis ilmu yang kita tambah ni hari ni kita cerita lagi tentang mengenai bagaimana kesan ataupun tanda-tanda orang tu dah mula takabur ataupun takbur dalam hidup dia, membesar diri. Ini tajuk yang kita nak sambung pada hari ini. Di sana ada 4 tanda-tanda. Bila orang ni dah mula ada perasaan takbur, ada 4 tanda yang berlaku pada seorang. Kita boleh faham. Di antara tandanya apa dia? Dalam kaitan ini ada berapa hal yang biasa dilakukan oleh orang yang bersifat takabur tadi. Orang yang dah mula sombong tadi. Apa dia? Yang pertama, sekalipun bagaimana juga kadar keagungannya, dia dah mula besar dalam hidup dia, jikalau dibandingkan dengan orang lain yang sama keadaan dengan dirinya,
namun ia tetap gemar menghina orang-orang tadi. Ni sampai tak jumpa ke? Jumpa kan? Walau bagaimana sekalipun, katakanlah kita ni sama taraf. Orang sombong ni, tanda-tanda kita sombong apa dia? Tanda-tanda kalau kita nak jadi sombong. Sama-sama kita mengherdik mereka, menghina orang tu. Kita jadi, walaupun kita sama je, ustaz, sama-sama ustaz, dia hina ustaz. Dia raja sama-sama raja ni, dia hina sama-sama raja. Dia doktor, dia hina sama-sama doktor. Dia sama level je. Tapi bila dia sombong, dia tetap hina orang tersebut. Bila ni tanda dia panggil keadaan pada dengan dirinya, namun ia tetap gemar menghina orang-orang tadi. Hina orang-orang tadi sebab dianggap orang-orang yang tingkatannya masih ada di bawahnya lagi. Walaupun sama orang tersebut, kedudukan sama dengan diri dia, dalam keadaan macam ni, orang tu masih lagi rendah pada pandangan dia. Pada pandangan demikian, ia suka mencemuh mereka dan menjauhkan diri daripada pergaulan dengan mereka. Ini tanda-tanda kita ni ada penyakit sombong. Kita suka cemuh orang, dan kita tak suka dekat dengan orang tersebut. Islam ni diajar hidup kita ni bergaul dengan orang. Jangan kita ni tak bergaul, jangan. Bila kita tak bergaul, menandakan kita ada kesombongan. Ada orang dia sebut, saya tak sukalah nak bergaul dengan orang ustaz. Saya suka duduk kat rumah je, saya bergaul dalam rumah je. Itu tanda sombong. Islam tak ajar demikian. Takkanlah dengan jiran tetangga pun kamu tak nak bergaul. Takkanlah hidup kamu nak hidup seorang-seorang je. Islam tak ajar demikian. Kalau kita rasa kita ni nak hidup seorang-seorang, bila kita mati nanti golek sendiri badan, masuk dalam kubur senang kita. Bila kita tak nak bergaul dengan orang, Islam suruh bergaul. Bila kamu tak nak bergaul, kamu nak duduk dalam keadaan diri kamu je, dalam kawasan kamu saja, itu tanda kamu hidup dalam keadaan kesombongan. Kamu dah mula ada kesombongan dalam hidup. Islam suruh hidup ni menyambungkan silaturrahim, meramaikan sahabat. Anak sebut ni, biar kita ramai sahabat. Kenapa ramai sahabat? Nak suruh ramai yang baca doa untuk diri kita bila kita tiada nanti. Sahabat biar ramai, berbeza-beza tempat, tak apa, tapi kena pilih. Islam suruh pilih. Jangan kita bersahabat sepanjang, mentang-mentang Islam suruh bersahabat, kita bersahabat semua orang. Tak juga. Kena pilih dalam hidup kita. Termasuk sahabat dalam Facebook, termasuk sahabat dalam WhatsApp group, termasuk sahabat ni dalam WhatsApp group. Kalau kita dimasukkan dalam satu WhatsApp group yang kita tak tahu, WhatsApp group ni macam-macam gaya, keluar gambar-gambar lucah, keluar benda-benda yang kata pada orang tu, caci maki pada orang. Kita tinggalkan, left group, senang kita. Jangan kita duduk dalam group tersebut. Sahabat kita sama juga dalam Facebook yang kita nak accept ni, yang kita nak terima ni, sahabat-sahabat tadi, dia bawa manfaat ke tak bawa manfaat? Kalau asyik cerita benda-benda yang tak ada manfaat je, di wall kita ni keluar cerita-cerita tentang benda yang buruk daripada dia, kita tinggalkan saja, unfriend saja, senang kita ni. Ni bahasa anak muda kita sekarang. Kena kita unfollow dia dan unfriend dia, dipanggil. Maknanya pada diri kita je, jangan kita nak bersama, kerana dia bawa kesan tak di akhirat, dia bawa kesan. Bersahabat dengan orang yang membawa kebaikan dalam diri kita. Bila kita bersahabat dengan dia, dia tulis benda-benda yang baik je. Ni kadang-kadang nak luah perasaan pada isteri je. Ana tengok pagi tadi ada satu di wall Ana keluar, selamat anniversary sayang, dia tulis. Kali yang ketiga dia nak sebut pada isteri dia, dia tulis di Facebook. Tak ada kerja lah tu dia panggil. Sayang-sayang pada isteri dia ni depan Facebook. Ni Facebook. Kamu nak sebut pada isteri kamu sebut je. Susah sangat ke? Ni sampai nak kena sebut dalam Facebook ni. Lepas tu dah mula dia nak tunggu orang komen. Ni nak tunggu orang komen tu. Nak tunggu siapa komen? Orang yang pembaca ni komen. Mesti orang tulis mula muah tu.
Mula ada macam-macam gaya orang. Dia pun tulis ha 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 ha. Dia pun suka lah kalau orang sebut. Orang tulis so sweet, orang tulis. Dah orang tulis tersebut, dia pun sonok. Cia 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 dia tulis. Ni nak sebutnya bagaimana perangai hodohnya kita. Ini orang di kalangan kita ni kadang-kadang, ya, kita ni jangan sombong, berkawan. Islam suruh kita bersahabat, tapi jangan kita melampau dalam bersahabat. Ni kadang-kadang pukul 5 petang tu dah tulis dah, lapar tulis dalam Facebook dia, macam dia seorang lapar dia tulis demikian. Mentang-mentang dia puasa, tulis kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah yang bau manfaat lepas pada ketiadaan kita nanti. Orang sekarang kan hilang perasaan malu dalam beragama. Tak ada rasa malu dalam beragama. Dia luahkan segala-galanya. Hantar cerita rumah tangga dia pun dia luah dalam Facebook. Dia tak suka pada orang pun dia bagi tahu benda yang demikian. Dia nak marah pada seorang, dia luahkan perasaan di dada Facebook dia tersebut. Yang ni yang menyebabkan rosaknya pada dia. Kalau kamu tak suka pada orang, kamu bagi tahu ada orang tu. Bagi tahu masalah kamu dengan dia. Kamu tak perlu nak dedahkan pada orang lain yang menyebabkan, kecuali dia buat dalam keadaan publik, dia buat dalam keadaan umum. Kita tak puas hati dengan dia, kita luah juga dalam keadaan umum. Itu lain. Tapi kalau dia buat dalam personal je hubungan kamu dengan dia, kamu tolong bagi tahu direct pada dia. Ni kamu luahkan kat situ, orang tanya siapa. Orang pun sibuk tanya siapa. Mula prasangka datang. Mula datang syak, jadi rosak hubungan dalam keadaan demikian. Lepas tu kadang-kadang ana tulis sikit adab-adab berFacebook. Ana tulis sikit adab-adab berFacebook, berTwitter dan juga Instagram dan sebagainya. Semua benda-benda demikian kita kena jaga dalam hidup kita. Kemudian bila kita tak bergaul dengan orang, ia suka mencemuh mereka dan menjauhkan diri dari pergaulan dengan mereka. Tidak ingin melihat mereka mendekatkan dirinya dengannya. Tidak gemar duduk untuk bercakap-cakap ataupun untuk makan bersama dengan mereka dalam suatu kerajaan dan juga hidangan. Dia sebut, maknanya kita dah mula sombong tu. Tanda kita dah mula sombong, kita tak nak bercakap dengan orang tu, dengan kawan-kawan kita. Ataupun kalau dia duduk, kita tak nak duduk dengan dia dalam satu hidangan. Kita nak cari tempat yang lain, tempat kita standard jauh daripada tempat dia. Ini tanda-tanda. Dan enggan mengundang mereka untuk makan bersama. Di antara tanda lagi, bila kita enggan mengundang orang berbuka puasa dengan kita, tak nak duduk dengan dia, berbuka puasa dengan dia, tak standard, kita sebut demikian. Kita tak nak ajak dia untuk makan bersama, kerana dianggap mereka tidak setaraf dengan, sama dengan kedudukan yang dia ada pada diri dia. Na'udzubillah min dzalik lah. Itu tanda kesombongan yang dah mula wujud dalam jiwa kita. Yang pertama. Yang kedua, orang yang takabur itu merasa berhak apabila semua orang itu mengikuti perintahnya. Di antara tanda lagi, bila kita ni keluarkan arahan, kita nak suruh orang kena dengar arahan kita. Itu sombong tu. Tak, di kita, perintah kita ni memang mandatory terus, wajib kena ikut. Orang lain tak boleh nak petikan. Ni arahan saya. Bila kita sebut demikian, itu tanda kita sombong. Ataupun kita arahkan, saya bos kan. Bila saya bos, saya berhak untuk saya nak tentukan begini-begini. Tak, bagilah peluang untuk orang lain memberi pandangan. Kita ni kadang-kadang kan, kesombongan ni lah yang wujud. Egonya besar di kalangan kita. Ramai mana orang di kalangan kita, minta maaf nak sebut, berapa ramai orang perempuan, isteri yang datang mengadu pada anak, Ustaz, saya nak sebut macam mana pada suami saya, Ustaz. Suami saya tiap-tiap tahun balik raya rumah dia je dia sebut. Saya ni tak pernah langsung. Rumah saya ni, mak mentua ni, memang lepas pada raya kedua, raya ketiga baru sampai rumah. Katakan, jangan sebut pada saya, sebut pada suami puan lah.
Dia kata, dah sebutlah ni ustaz, dah semayang hajat banyak kali dah. Gitu. Tapi tak menjadi juga, nak buat macam mana ustaz? Kena sabar je lah. Sabarlah. Kebetulan kita dapat suami yang sombong. Kita dah, Allah jadikan di keluarga kita begitu. Lalu sabar kita sambil tak berhenti kita berdoa dan berdoa pada Allah. Ada benda demikian. Ni isu ni sentiasa berlaku ni tiap-tiap tahun. Dia kata, anak tanya balik, tak want to zoom ke? Senang kata. Sepatutnya want to zoom lah, nak balik sebelah mana. Dia kata, want to zoom pun menang dia ustaz. Maknanya dalam dia yang begitu sombong ni. Dia gunakan kuasa dia, veto dia. Ada seorang suami, dia kata saya tak nak balik rumah mak mertua ataupun mak dia. Ada yang demikian. Berapa ramai ibu-ibu dan ayah-ayah yang mengalir air mata dengan sikap anak lelaki mereka. Ini punca ni nak sebut. Di antara benda yang terjadi, ada seorang hamba Allah, anak lelaki dia seorang je. Anak dia tu seorang, lelaki pula. Kemudian kahwin dengan seorang perempuan yang ada title sikit, daripada anak bangsawan sedikit. Kahwin sikit. Orang kita kahwin ni bukannya RM1-2 sekarang. RM500,000 tu biasa je. Kalau buat di hotel RM500,000 biasa. Zaman kita sekarang nak sebut kahwin, bila kahwin dengan perempuan macam ni, dengan hantaran pula mahal, kemudian buat pula di sini. Tapi oleh kerana anak lelaki sayang pada anak lelaki, kahwin. Bila kahwinkan tersebut dengan perempuan tersebut, Allahu Akbar, anak perempuan ni tak nak balik pun rumah ni, rumah mak mertua. Anak lelaki dia pun tak nak dia bagi pulang. Tak nak bagi, jangan balik nanti mak sihir kita. Dia sebut demikian, tak nak balik. Berendam air mata mak dan ayah ni sendiri. Ni bagaimana sombongnya dalam hidup. Ada orang dia bagi diri dia tak standard, nak balik rumah mak, rumah ayah yang kat kampung, yang duduk balik pula ada pacak pula kawasan rumah. Yang ni yang menyebabkan akhirnya tak pulang-pulang. Allahu Akbar. Saya sebut ni realiti masyarakat kita yang sedang berlaku. Keadaan yang berlaku teruk lagi, lebih dahsyat daripada itu yang sedang berlaku. Punca apa dia? Kita tak ada agama. Orang kita tak belajar. Kita ni pun alhamdulillah, Allah sayang pada kita. Allah gerakkan hidup kita untuk belajar. Kalau kita tak belajar, lagi ramai yang kurang ajar. Di kalangan masyarakat kita kan, bercakap dengan mak mertua, ayah mertua, kasar-kasar je memanjang. Di kalangan kita, bukan bercakap dengan mak mertua, ayah mertua, bercakap dengan mak sendiri, ayah sendiri, kasar lagi. Tak baca ayat Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu, depan mak ayah kamu. Jangan kamu tengking mereka. Anak, bila kita jadi anak, jangan kita kata perkataan-perkataan yang boleh menyinggung hati mak ayah kita. Wala tanharhuma. Tapi mulut kamu, wahai anak, kamu kena sebut apa dia? Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakap dengan mak ayah ni dengan perkataan-perkataan yang cukup lemah lembut di kalangan mereka. Pegang tangan mak ni, usap tangan mak. Giliran tahun ni tak boleh balik kat kampung, bagi tahu pada mak, saya dah want to zoom, kalah aja. Misal contohnya, bagi tahu pada mak, giliran tahun ni balik ke rumah suami saya lagi mak. Bagi tahu elok-elok. Bahasa kita, jangan kita ni guna bahasa yang kasar-kasar. Ramai orang kita berkasar yang menyebabkan jadi hambar kehidupan kekeluargaan ini. Bahasa di kalangan kita tak pandai nak jaga. Saya perhati, kadang-kadang suami isteri pun cakap kasar. Suami isteri pun ayu je. Patutnya bagilah nama kehormatan sikit pada seorang suami. Kalian jangan panggil suami kalian dengan bahasa nama dia dan sebagainya. Bagi kehormatan sikit. Seorang suami sama juga. Bila dia ada isteri, jangan dia panggil nama isteri dia begitu je. Awak. Bahasa yang kasar bagi saya. Guna bahasa yang lemah lembut. Guna, Rasulullah panggil ya Humaira,
wahai perempuan yang muka dia merah padam muka dia. Rasulullah guna istilah yang cantik. Rasulullah panggil ya Zahra, wahai bunga yang mengembang. Maknanya yang cantik. Rasulullah istilahkan demikian. Kita ni panggillah kalimah yang lemah lembut sikit. Anak sebutnya suami dengan isteri. Mengajar. Ada orang panggil papa, mama. Tak apa. Islam benarkan. Islam tak larang. Bukan dianggap papa tu papa, tak. Bukan dianggap ayah dia, tapi dia nak ajar anak-anak dia bagaimana menghormati seorang suami. Istilah-istilah begini ni kita kena pandai guna dalam rumah tangga. Ni tak ayu lama-lama kayu dia panggil demikian. Dalam rumah tangga demikian. Ayu, akhirnya dia tak rasa perasaan kasih sayang dalam kekeluargaan. Masing-masing sebut, ustaz dah lama dah macam tu, nak buat macam ni. Kan balik hari ni tukar nama. Dia kata buang tabiat benda pula hari ni. Nak sebutnya kita mula panggil. Tak pernah kita panggil kalimah sayang dalam rumah tangga. Nak panggil kalimah apa dia? Kalimah-kalimah yang lembut. Ya habibti, wahai kekasih saya yang saya kasihi. Nak sebutnya ya habibi, wahai kekasih saya. Maknanya orang yang dekat dengan dalam hidup saya. Darling ke, gunalah kalimah-kalimah yang baik. Maknanya kalimah-kalimah yang dibenarkan dalam rumah tangga ini sendiri. Allahu Akbar. Dan simpuh di hadapannya untuk menerima kehendaknya. Sombong kan? Sombong ni nak suruh orang bersimpuh depan dia, menerima segala arahan-arahan daripada dia. Rasulullah digambarkan dalam kitab. Ini berlaku apabila rasa takabur sudah amat besar sekali dalam pandangannya. Bila seorang tu dah mula rasa besar dalam diri dia, perasaan sombong tadi pada pandangan dia, jikalau sudah berat lagi keadaan takaburnya, maka orang yang takabur itu akan menolak untuk dilayani oleh orang yang dianggap amat rendah dan hina pada diri dia. Dia akan sebut, orang macam ni je, kamu hantar orang macam ni je untuk saya. Dia rasa terhina. Ini rasa sombong lah. Sombong dalam hidup. Dan tidak mengangkat orang tadi sebagai orang yang terpercaya untuk mengerjakan apa yang dikira bukan ahlinya. Dia tak akan bagi peluang orang ni untuk buat kerja-kerja dia. Kenapa? Dia tak percaya pada orang yang demikian. Dan yang semestinya diserahi melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki tadi. Bahkan orang itu tidak akan dijadikan pelayan untuk keluarganya. Kerana sombongnya, dia akan tolak orang tersebut. Kamu tak layak untuk tolong keluarga saya. Kamu tak layak untuk dekat dengan keluarga saya. Dia akan mula. Ni tanda orang sombong. Sombongnya, padahal yang dia sebut tu bukan orang lain, anak saudara dia je. Yang dia sebut tu bukan orang lain, orang yang dekat dalam hidup dia je. Tapi kesombongan kita ni kan, cuba kita perhati, kita dengan mak-mak saudara kita macam mana, kita dengan pak saudara kita macam mana. Ada kita nak anggap macam mak kita dan ayah kita? Sombong kita. Mana ya, dalam dunia kita sekarang kan, dalam dunia waktu mana kanak-kanak dahulu tidur di rumah mak saudara, rumah pak saudara ni, biasa je tidur. Nak sebutnya macam mak kita, macam ayah kita je. Tapi bila kita dah mula, dah duduk di kawasan yang elit dan sebagainya, kita tak rasa standard, tak rasa setaraf dengan kita. Bila pergi ziarah mak saudara, nampak muka begitu je. Ada kita nak tidur di rumah dia? Tak. Kita cari hotel, kita duduk di tempat-tempat mewah, kita pergi tunjuk muka je. Kenapa? Sombong dalam hidup. Pada diri kita demikian. Allahu Akbar. Sebab tu dunia kita ni jadi hambar, jadi kosong je pada kita. Kita dalam lingkungan yang kawasan yang kecil je, semakin kecil. Cycle kita tu, sepatutnya cycle kita ni semakin besar. Tak, cycle kita ni kecil je, dalam rumah tangga kita je. Hidup keluarga kita ni sama-sama anak-anak kita je. Anak-anak kita ni pun lagi kecil. Bila lagi kecil? Bila anak kita dah berumah tangga. Kita dengan suami kita je, kita dengan isteri kita je. Kemudian bila isteri kita meninggal dunia, cycle kita lagi kecil. Kita jadi seorang je hidup kita. Tu mula jadi meracau je seorang-seorang. Kenapa? Kerana sombong tadi.
Sombong ni dia akan jadi demikian, menjarakkan kita dengan seseorang dan akhirnya menjauhkan kita dengan Allah, dan Allah tak suka dengan orang demikian. Hidup ni jangan jadi demikian. Hidup ni biar kawasan kita ni luas. Macam mana kawasan kita ni luas? Biar ramai. Saudara-saudara kita ni biar ramai. Menziarahi menjadi kebiasaan sesama kita. Ini jadi cycle kita menjadi besar di kalangan kita. Jemaah sekalian, tambah-tambah dalam dunia kita kan, dunia akhir zaman. Dunia kita ni dunia kemendaan. Kita tengok ziarah pun payah nak berlaku. Di kalangan kita ni nak ziarah payah. Kita nak tunggu bila? Kita tengok raya ni, kita tengok raya ni. Ramai mana orang makan kuih biskut raya dia sendiri. Orang lain tak makan pun kuih raya dia. Kenapa? Orang tak datang pun rumah dia. Dia makan sendiri, anak beranak dia je. Dia hidang je. Balik raya tu, dia makan. Dia tak makan. Zaman-zaman sebelum daripada ni, rumah ni riuh. Lepas mayang raya je, mesti ziarah mengunjung tu berlaku. Dan kita ni, kadang-kadang belum semayang tu, ada dah kanak-kanak bagi salam. Pagi-pagi tu, belum semayang tu, dah ada dah orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun nak tengah-tengah bersiap nak pergi semayang raya ni, orang datang dah. Orang datang tu, waktu tu kita tanya, ada apa ni? Nak raya, mayang raya dulu kita sebut. Mayang raya dulu kita sebut demikian. Nak sebutnya gambaran orang kita meriah kan? Waktu tengah hari tu makanan dah habis dah. Perhatilah zaman-zaman sebelum daripada kita ni. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu. Tapi zaman kita sekarang, cuba kita tengok. Kita pakai baju raya, kita menggayakan sendiri. Pakai baju raya pun pusing depan cermin je. Pusing depan cermin. Yang terbaru ni selfie sendiri. Dia ambil gambar sendiri. Kemudian dia update sendiri gambar dia. Ada dia nak pakai baju raya tu sampai berpeluh-peluh ziarah rumah orang. Tak ada kita. Pergi sebuah rumah, dua buah rumah, balik tidur terus. Kenapa? Dunia kita dunia yang sombong. Suasana kita penuh dengan kesombongan ini keadaannya. Ada pun kemudian dikira tidak cukup dan tidak mampu. Ada pun kalau takabur kurang daripada apa yang disebut di atas, maka ia mempunyai sikap yang lain lagi, iaitu tidak suka disamakan kedudukan dengan orang tersebut. Ini tak sama kedudukan, dan apabila berjalan di suatu jalanan, selalu saja ia mendahuluinya. Kalau dia berjalan, dia nak ke depan. Ini cara orang sombong, tanda sombong tu. Kalau dia berjalan, dia ke depan, dia mesti dahului. Dia mesti dia letakkan di hadapan, bukan dia berada di belakang pada diri dia. Kena naik bas, dia pula ada title, duduk kat belakang misal contohnya. Malu dia. Dia rasa dia ada title. Bila dia naik bas, paling tidak seat depan tu untuk dia. Dia akan jadi demikian. Ini kedudukan dalam hidup seorang bila ada sombong pada diri dia. Dan apabila sampai di jalan yang sempit, lalu dilambatkan jalannya sendiri, seolah-olah ingin menutup jalan itu agar tidak dapat didahului oleh orang yang dikira hina tadi. Kalau dia lalu kawasan jalan yang sempit, dia mesti jalan ke depan, lepas tu dia pelambatkan jalan dia. Dia slowkan jalan dia. Orang kat belakang ni, tension kat belakang. Puahan orang kat belakang, misal contohnya. Dia potong kereta orang, dia duduk depan, dia tu slow je. Sengaja je dia nak sebut, tengok kereta aku, dia sebut. Tengok kereta aku. Engkau jangan ada yang nak potong kereta aku. Ni pun ada orang sombong. Sombong dalam kereta, tak ada siapa pun yang kenal dia pun. Tapi nak sebut jenis katak puru kan? Nak sebutnya jenis, dia rasa dia jenis burung merak yang dia rasa dia cantik. Dia rasa demikian. Burung merak tu kan, cuba tengok dia kembang tu. Dia tak sedar ke kalau orang ambil parang, pancung je kepala. Tapi dia sendiri kadang-kadang dia tak datang langsung. AJK tak datang langsung. Parking tu kosong. Orang pula nak datang. Susahnya orang lain. Kamu sombong, wahai Nazir. Bukan Nazir masjid ni, masjid lain.
Kamu sombong dalam hidup kamu. Jangan kamu rasa demikian. Masjid ni kan rumah Allah. Bila kita rumah Allah, kamu dah datang lewat, kamu duduk belakang lah. Ni cara dalam hidup kita. Ni tak, ni Ramadan misal contoh, siap letak lagi tempat-tempat dekat depan tu, letak lagi tulis, ni tempat Nazir, ni tempat AJK, ni tempat Bilal. Tok Bilal pun nak letak juga. Nak sebutnya gambaran bagaimana penuhnya kesombongan di kalangan kita. Belajarlah tawaduk sikit dalam hidup. Belajar kita supaya kita ni jenis tidak merasa diri kita ni hebat. Kerana yang hebat ialah milik Allah, bukan milik kita. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita sambung pada akan datang nantilah dalam minggu yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, jemaah tahu kan, ana sendiri sedang bangunkan bangunan di sekolah Mak Tafiz ana di Pahang. Di Pahang ni ana sedang bangunkan Mak Tafiz ini sendiri. Kemudian Mak Tafiz yang ana bangunkan ini ya, di Pahang tersebut memerlukan sangat nak bangunkan tempat pengajian di Pahang. Di Pahang tersebut kita nak perlu ada lagi lah lebih kurang 2-3-400 ribu lagi yang perlu untuk nak siapkan bangunan ini. Tahun yang lepas ana dah umum dah, tapi oleh kerana tak capai kepada kadar tersebut. Jadi ana harap supaya hari ni kita nak buat satu kutipan khusus kalau jemaah-jemaah yang ada nak niat wakaf dan sebagainya. Lepas tu ambil pamphlet, ada pamphlet khusus untuk tersebut. Yang tak bawa dan tak bawa dana dan sebagainya, yang tersebut anda kata yang tak bawa tu boleh back in kan sajalah, back in, ambil pamphlet nantilah untuk sekolah di Pahang ni sendiri, Mak Tafiz ana di Pahang. Kemudian dalam masa yang sama, kalau ada lagi jemaah yang nak taja berbuka puasa ni, masih lagi kita buka lah, kerana ada lagi ruang-ruang untuk nak ditaja tersebut. Ana rasa juga nampak keperitan sikit kita dibezakan dengan sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni orang kita mudah sikit, tapi oleh kerana kegawatan ekonomi kita, mata wang kita pun jatuh dan sebagainya, dan kita nampak susah sikit lah suasana kita. Walaupun sekalipun kita harap dengan infak kita, dia akan menambahkan lagi menambaik pulih balik ekonomi yang kita sedang hadapi saat yang sebegini. Walaupun sekalipun ana harap supaya kalau jemaah yang nak teruskan sumbangan tu boleh terus dalam sumbangan dalam Maybank dan sebagainya tersebut. Boleh. Yang ni ana nak umum setiap minggu ni, satu sekolah. Hari ni ana nak sebut di sekolah ana di Pahang tu lah, di Jalan Tok Pahang, sekolah Mak Tafiz An-Nabawi ni, dan nak siapkan bangunan tu lah. Dan jemaah-jemaah ambil pamphlet ni lah untuk kalau boleh bahagi-bahagi pada sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Pakat-pakat bahagi pada sahabat mana-mana ada di kalangan kita yang nak infak, nak derma dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, nak jemput jemaah. Kalau jemaah yang ada kelapangan nak datang berbuka puasa pada hari 4 hari bulan ni di Komplek Tibun Nabawi, datanglah. Kita pakat-pakat berbuka mana yang kita dapat, mana yang kita ada. Kalau jangka banyak, kita takut tak ada makanan, bawa makanan sendiri, senang, mudah pada diri kita. Ana sendirinya insya-Allah ana nak berbuka dan kemudian solat tarawih bersama dengan ana pada 4 hari bulan hari Ahad ni di Komplek Tibun Nabawi. Jadi ana nak jemput khusus jemaah-jemaah kita ni. Ana tak sebut tempat lain, ana sebut di sini je. Jadi ana harap supaya kalau jemaah yang ada kelapangan, mari kita berbuka puasa bersama pada 4 hari bulan ni di iftar jama'i. Kita buat iftar jama'i di Komplek Tibun Nabawi ini. Kemudian dalam masa yang sama kita solat tarawih bersama dengan anak-anak pelajar, anak-anak kita tu lah. Anggap macam anak-anak kita lah. Jemaah harap supaya mereka ni doa untuk diri kita. Dan ana jadikan sekali dalam setahun biasanya kita buat iftar jama'i ni sendiri. Jadi kita ambil peluang untuk bersama dengan anak-anak kita di Komplek Tibun Nabawi ni sendiri, insya-Allah.
Kemudian ada sahabat ana dia buat jubah. Jubah ni jubah jenamakan dengan jenama ana, UAD. Ni pun ada jubah untuk orang lelaki je, bukan jubah untuk orang perempuan. Ni sahabat dia buat dan diminta ana jadi model lah kejap ni. Model untuk ni kalau ada yang apa ni, yang nak tengok jubah yang ni ana pakai, biasa ana pakai malam-malam setiap kali mana tarawih dan sebagainya. Semenjak daripada 1 Ramadan sampailah pada hari ni masih lagi duk pakai jubah, digile-gilekan. Digile-gilekan. Kalau yang nak, ana selesa dengan pakaian yang dia siap tersebut. Kemudian penghayatan Ramadan wanita di Dewan Solat Bawah ni pada 3 Jun 7.30 pagi hingga 3 petang. Penyertaan RM10 yang dianjurkan oleh bahagian dakwah JAIS Satuan Mubaligat Negeri Selangor dengan kerjasama Masjid Negeri inilah. Ceramah oleh yang berbahagia Habib Najmuddin Osman Al-Khirid. Salat sunat duha, tasbih dan hajat dipimpin oleh Ustaz Imran Nasuha. Tadarrus Al-Quran, salat zuhur berjemaah, majlis khatam Quran. Kemudian ada ni Fatih Tim keluarkan satu CD ada lebih kurang 10 kuliah yang ana cerita tentang barzah. Ana cerita tentang suasana barzah dan sebagainya. Fatih Tim ni dia keluarkan, adalah kat luar nanti. Jemaah boleh dapat akan senafas ke barzah. Macam mana tak tahulah senafas ni, pergi ke barzah ni. Ada kat luar nantilah insya-Allah. Kemudian ada jemaah yang minta kurma tu, buat amalan lah, kurma ajwa. Kurma ajwa tu ada kat luar nanti. Jemaah sekalian cuba amalkan 7 biji pagi, waktu sahur 7 biji kita makan. Kita akan rasa kelainan. Kurma ajwa tu ada kat luar nantilah. Satu, yang kedua termasuk madu. Madu ni pun jemaah buat berbuka puasa dengan air madu. Cuba buat amalan pada kita. Sahur dengan kurma, kemudian berbuka dengan air madu. Air madu, ambil madu tu kacau dengan air suam, kemudian lepas pada tu masukkan ais. Rasulullah sebut kalau kalian nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, minumlah air madu di dunia ini lagi. Maksudnya Rasulullah kata, siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Bila kita minum air madu ni, kita rasa nikmat yang Allah jadikan rasa tak kuat diri kita, rasa sedap yang Allah jadikan. Kemudian minta doa ni, insya-Allah kita baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir auladana fi imtihanihim, khususah ila Iffah Hazirah binti Muzli, Siti Syahirah binti Muzli. اللهم يسر أولادنا في امتحانهم. اللهم يسر زينور نتشا، زينور عين نتشا. اللهم يسر لها ولا تعسرها وتممها بالخير. اللهم يسر أولادنا في امتحانهم. أحمد شحمي بن محمد فوزي، نور فتني بنت محمد فوزي. اللهم يسر أولادنا في امتحانهم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة. اللهم يسر نور بطريشة بنت سيف الرزال، أنس شحمي بن سيف الرزال. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Fidyah yang ditanya oleh Ibu Arti tadi, ada jemaah yang tanya, kalau kita lambat kita bayar fidyah ni, dia masuk tahun yang kedua, berganda ke tak berganda? Jawapan dia berganda. Berganda ya, dia akan jadi ganda.
katakanlah RM10, patutnya kita bayar fidyah pada tahun ni RM10. Tapi oleh kerana masuk sampai tahun depan, dia jadi dah RM20. Dia jadi berganda. Tu jangan kita lambat bayar fidyah. Bayar fidyah ni bayar terus. Habis je puasa bulan Ramadan tu, kita dah tahu dah kita kena bayar fidyah sekian banyak. Satu hari RM2 je lebih kurang. Kita ambil duit RM2 untuk satu hari. Kalilah. Tapi jangan sampai katakanlah 30 hari tak puasa. 30 hari maknanya RM60. Bila RM60, tahun ni RM60. Kita lewat lagi, naik tahun depan, sekali lagi berjumpa Ramadan sekali lagi tersebut, dah jadi RM120. Tu dia kadar begitu. Dia akan berganda. Naik lagi jadi 3 kali ganda pula. 3 kali ganda RM180 pula. Ini keadaan, kiraan dia panggil demikian. Ya. Wallahu alam. Puasa tak naik, tapi fidyah naik.